So hari ini kita akan belajar macam mana untuk membuat background image, kemudian kita buat button dan kita buat text entry ataupun input text, kemudian kita output. So bermula dengan create new document atau new file. Okey, seperti yang saya maklumkan sebelum ni, so bergantung kepada size yang anda nak buat. Okey, ada banyak pilihan ni dan kita pergi pilih education. So macam saya nak buat, saya dah sediakan satu contoh latar belakang, iaitu gunakan grafik yang mungkin boleh download daripada internet, ataupun anda ubah suai menggunakan Adobe Illustrator ataupun Adobe Photoshop. So saya nak buat dia menegak, so saya terbalikkan 720 kali 1280. Okay, ini bergantung kepada setting masing-masing. So anda juga boleh buat 800 kali 600 ataupun 600 kali 800. Ini yang paling basic, 640 kali 480, ataupun yang very high 1024 atau 768. Okey, kemudian pilih frame rate adalah 24 sudah memadai. Kecuali kalau kita nak buat animasi, so kita kena set 30 lah. Kemudian ada dua pilihan, ActionScript dengan HTML, file canvas. So kita akan gunakan ActionScript. Okey, so berbeza lah dia punya script nanti. So kita akan gunakan ActionScript 3.0. Okey, kemudian kita create. Okey, so inilah file dia. Seperti sebelum saya maklumkan, kalau nak zoom in, zoom out, guna control negatif ataupun kunci kontrol dengan kunci positif lah, tambah. Okey, ataupun boleh gunakan dari sini, zoom in, zoom out. Ini tekan zoom in, tekan alternate untuk zoom out. Okay, so seperti yang saya maklumkan tadi, boleh download, dah simpan, saya rasanya dah simpan daripada di komputer masing-masing. So untuk memasukkan gambar ataupun kita nak masukkan audio, nak masukkan apa lagi, video dan sebagainya, selalunya kita import dulu ke dalam file kita. Okay, so ini layer pertama. So memang tak ada apa-apa. Kalau lihat memang kosong, maksudnya yang bertanda ni tanda kosong lah, maksudnya tak ada apa-apa. Kalau ditanda solid, ada bahan dalam tu. Okay, first download dulu bahan tu ataupun sediakan dulu bahan-bahan background kita. Okay, kemudian kita import. Okay, sama ada kita import to stage, maksudnya import to stage direct. Apa yang kita tengok sekarang ni dekat stage frame pertama, dia akan terus masuk ke sini. Okay, secara tidak langsung dia file tersebut juga akan disimpan di dalam library. Kalau import to library, kita tak bahannya atau objek yang kita import tu tak dipaparkan dekat stage. Dia terus disimpan dalam library. So saya nak direct kepada stage, import. So cari file anda di mana disimpan. Contohnya saya ambil yang ni. Okay, open. Okay, so nak mengecil, nak membesarkan, nak menggerakkan gambar objek, gunakan ikon selection tu atau V, Ctrl V, dia punya shortcut. Okay, dan sedia maklum saya kita 720 kali 1280. Okay, so nak kecilkan menggunakan secara manual, menggunakan tools ni, free transform tool. Okay, seperti saya maklumkan sebelum ni, kalau nak dapat proportion yang sama, tekan ke kunci shift lepas semasa kecil dan membesarkan satu objek tu supaya proportion dia sama. Okay, kalau tak clear, tak betul, so nak tepat exactly sama size stage kita, okay, aktifkan ni. So ubah dekat properties ini 720 kali 1280. Lepas tu paksi X kosong, paksi Y kosong, maksudnya dia akan tepatlah pada
penuh pada stage kita, sebab kita pilih sama size dengan stage. Okey, dan seperti saya beritahu, kita boleh juga banner kita punya background daripada secara manual ataupun kita lukis sendiri menggunakan tools yang ada ni. Contohnya saya nak copy, saya dapat gambar dan saya nak gambar tu sama exactly macam ni. So saya ni layer 1 berada di frame 1 lah. So saya buat satu layer baru yang mana saya akan trace ikut ni. Trace tak 100% lah, secara kasar saja. Saya gunakan brush tool. Okay, tengok saya tengah aktif di layer 2. So saya buatlah. Okay, nanti saya colorkan. Okay, saya trace saja dulu secara kasar sebab seperti saya maklumkan, kawasan yang berada kat luar tu tak akan nampak bila dimainkan. So macam ni, ada awan. Okay, so kemudian nak warnakan, kita gunakan eyedropper tu untuk memilih warna yang sama. Okay, saya warnakan. Eyedropper dia apa? Shortcut dia. Okay, eye. Okay, kejap sebab dia bercantum, sebab ini tak bercantum. Betul. Garisan ni. Kejap saya ubah. Biar bercantum betul. So maksudnya nanti kita boleh buang garisan tu. So kita warnakan ni. So eye. Warnakan ni. Eye lagi. Warnakan ni. Eye lagi. Okay. Warnakan ni. Okay. So kita dah dapat dah. Kita copy orang lain punya. Kalau nak buat awan, mungkin boleh buat awan secara sendirilah. Bentuk awan lebih kurang. Okay. Dan warnakan awan tersebut berwarna putih. Gunakan ni lah. Kemudian tools yang ada ni. Kemudian delete lah kawasan yang putih tu, semua kita tak nak. Highlightkan ni, kita besarkan untuk menutup kawasan yang kosong tadi, awan. Okay, so dah tertutup dah. Okay, so itu cara yang kedua lah. Satu, sediakan sebelum buat ni, ataupun kita boleh trace orang punya gambar, kemudian kita jadikan dia background. Ini biji yang diimport. Ini yang banner sendiri lah. Okay, so kalau saya tutup ni yang kita banner sendiri. Okay, kemudian ini kalau saya tutup ni, ni yang cantik lah. So terpulang pada masing-masing. Kalau nak buat sendiri dipersilakan. Kalau nak import daripada yang lain, boleh. So saya namakan ini biji import. Okay, so itu cara untuk masukkan background. So ada dua cara. Satu, sediakan terlebih dahulu dari menggunakan perisian lain, ataupun kita download daripada internet. Kemudian kita juga boleh banner sendiri menggunakan tools yang ada ni. Okay, kemudian masukkan logo jika ada logo, ataupun tajuk lah, tajuk masing-masing. Okay, macam contoh yang saya sediakan tu. Dia terkunci memang tak boleh buat apa-apa. Import to stage. Contoh saya masukkan mana logo ni. Okay, logo ni saya masukkan dan saya kecilkan. Jangan lupa tekan ke kunci shift semasa kecilkan supaya dapat proportion yang sama. Okey, kemudian kita nak letakkan di tengah-tengah, betul-betul tertengah. Kita nak tahu betul-betul tertengah. So, pergi pada view, tunjukkan rules.
So kita sedia maklum lebar dia 720 bagi 2 360 pixel. So kat sini lah. Okay. So kemudian kita klik pada ni free transform tu, dia akan ada kotak ni. So kita boleh tahu di tengah. So kita berpandukan pada point di tengah ni. Oh ni di tengah. Itu cara saya lah. Mungkin cara orang lain berbeza. So kita dah dapat satu background dengan ada tajuk aplikasi kita. So kita nak buang, just drag saja ke tepi. Okay, kalau nak buat yang baru, dah tarik saja. Okay, so dah siap satu background. Okay, maksudnya interface. Belum kita masukkan yang lain. So selalunya saya akan buat satu dulu yang betul-betul, yang dah fix, yang dah confirm 100% nak gunakan keseluruhan aplikasi kita. So langkah seterusnya lah kita just copy frame. Okay, tambah scene baru, scene lain, scene barulah. Contohnya kalau kita ada tajuk 3 subtajuk atau 4 subtajuk, kita tambahlah scene baru. Sekarang kita bekerja di scene 2. So sama juga, pergi klik pada kanan pada frame pertama, paste frame. Okay, tambah lagi scene ketiga, sama juga, paste frame. Insert lagi, paste frame. Okay, so itu cara kita nak konsisten dari mula sampailah habis. Okay, so kita dah ada background untuk kesemua scene kita. Scene 1, scene 2 dan scene 3 dan seterusnya lah. Okay, dan jika nak ubah kedudukan scene, pergi pada window, pergi pada scene. Okay, dan di sini anda boleh tentukan kedudukan. Contohnya, sepatutnya scene pada perancang awal memang betul lah ikut ni. Tiba-tiba, tak betul ni. So, boleh pindahkan. Maksudnya, dia akan ikut turutan. Bila dimainkan, ikut turutan scene 1, scene 2, scene 4, scene 3 dan scene 5. Okay, itu cara macam mana nak ubah kedudukan. Nak namakan scene pun boleh juga. Boleh namakan scene, double klik saja. Mungkin tajuk pertama ni login. Ini menu. Dan seterusnya lah. Okay, boleh ubah. Tapi jangan ubah bila dah masukkan action script, nanti dah tak boleh jalan. So kena pastikan lah kalau nak ubah pada peringkat awal. Okay, dah kena pasti semua nama scene. Nak ubah dulu. Barulah nanti, sebab kita akan gunakan action script, kita kearahkan pergi ke scene berapa. Kalau awak dah ubah ni, mula-mula tak ubah, scene 2 awak dah buat, pergi ke scene 2. Tapi bila tiba-tiba ujung-ujung dah nak siap, awak tukar kepada menu. So dia akan, sistem akan pening, mana pergi scene 2. Tak jalan nanti. So pastikan lah, kalau nak tukar pada peringkat awal. Dan seterusnya lah. Jangan di hujung pembangunan baru sibuk nak tukar nama. Okay, untuk ni saya kekalkan dulu. Saya tak ubah apa-apa. Sekarang saya berada di scene pertama. So nak bergerak pada scene-scene berikutnya, just klik kat sini ya. Okay, kemudian sekarang kita nak buat butang. Okay, so butang kita nak buat mudah saja. Okay, untuk buat butang, okay, so untuk membuat butang ataupun simbol, kita bagi insert new symbol. Okay, so seperti saya katakan awal-awal ni, kita ada 3 pilihan simbol movie clip, maksudnya ada pergerakan pada simbol tersebut. Button memang untuk tujuan untuk button, dan grafik adalah grafik yang statik. Okay, dan boleh namakan ikut masing-masing untuk memudahkan kita bekerja dalam projek ni. Contohnya butang enter, saya nak masukkan, ataupun dah buat bahasa Melayu lah. Butang masuk. Okay. Okay, ni saya tunjukkan cara nak buat butang daripada awal.
Okey, typekan lah. Klik untuk masuk ke terpulang perkataan nak letak apa. Okey. Klik masuk ke ataupun masuk saja. Terpulang. So, kemudian warna ni bergantung kepada warna ni lah. Kalau nak tukar warna lain, dipersilakan. Kemudian warna font terpulang juga kepada font-font yang simple, bergantung kepada target audience kita lah. So, target audience kita untuk saya ni untuk program kanak-kanak. So, sesuai lah memang font ni. Size dia berapa, kalau nak besarkan. Okey. Okey, kemudian ini oh, sorry. Saya pilih apa tadi? Oh, ni pilih grafik, sorry. Kalau tersalah, jangan risau. Kita boleh tukar dia punya properties kepada button. Okey, kalau tersalah. Okey, so kita ada up. Up maksudnya apa yang pengguna akan nampak. Over bila cursor lalu dekat dia bertukar warna apa. Dan down bila dia pengguna tekan berwarna apa. Kalau tukarlah warna. Contohnya, so untuk membuat tu, so ini dia kosong tau. So klik kanan pada tikus pada frame kedua. Insert keyframe. So pada kedudukan yang sama, dia akan copy pada apa yang objek yang ada pada dia. Kalau tiga objek, tiga-tiga dia akan ada pada frame kedua. So mungkin boleh tukarkan warna yang lain. Okey, kemudian masukkan lagi keyframe. Insert keyframe. Bila pengguna tekan, dia berwarna apa. Okey, itu masuknya. So ini bila pengguna nampak di paparan. Bila cursor lalu kat situ, dia bertukar warna coklat muda. Dan bila ditekan, berwarna coklat tua. Okey. So, bila kita dah buat butang kat sini. So, bila kita nak gunakan, kita just tarik sahaja. Okey, tak nak pakai, delete. Jangan risau, benda tu ada disimpan. Butang, walaupun kita dah delete, dia masih ada dalam library. So, itu cara untuk nak buat butang. So, contoh saya nak tunjukkan window. Okay, saya nak berhenti dulu kat sini. Timeline, berhenti, stop this frame. Saya nak tunjukkan contoh. Okay, so bila saya mainkan, control enter. So, ni contoh. Bila tekan, cursor lalu berwarna jadi warna coklat dan bila tekan berwarna coklat tua. So itulah fungsi up, over dan down. Okey, itu cara kita nak buat gunakan sendiri. Ataupun kalau kita macam contoh saya nak tunjukkan yang butang next dan home tadi tu, dah ada icon, sama juga new symbol, pilih button. Okey, ini button contohnya button home. Okey, sama juga kalau benda yang di luar kita nak ambil, kita kena import dulu ke library. Saya nak import secara semua dulu. Okey, saya nak ambil gunakan butang ni, butang home ni dan butang next. Okey, 3 butang ni saya boleh import secara sekaligus. Saya masukkan dalam library tapi dipaparkan ke sini. So, sekarang saya bekerja dalam butang home. So, carilah home tu dan letak di tengah. Okey. So, kemudian buat seterusnya butang next, back dengan next. Okey, insert new symbol. Butang next. Okey, sama juga saya dah import sekali. Boleh import banyak sekaligus, banyak file. Boleh juga kalau malas boleh import satu-satu. Okey. So, insert lagi new symbol. Butang back. Okey, butang back. Okey. Okey, so sama konsep dia sama.
So, bila saya nak gunakan, so just saya tarik butang tadi ni, butang next, butang back dan butang home. Okay, so saya contoh ya, kalau saya mainkan, lihat, adalah, tapi tak ada kesan apa-apa sebab saya tak ada buat perubahan. So, kalau untuk mendapatkan macam bentuk 3D sikit, maksudnya bila pengguna klik, dia macam tertekan ke bawah. So, cara dia, buka tu, pergi ke down, insert keyframe. So, ubah kedudukan dia. Saya tukar 1, 2, 3 ke bawah. Sama jugalah untuk butang back. Okay. Pada frame down, saya masukkan insert keyframe. Saya tukar ke kanan 1, 2, ke bawah 1, 2, 3. Okay, sama juga butang next. Insert keyframe 1, 2, ke bawah 1, 2, 3. So, bila saya mainkan, lihat kesan dia bila saya mainkan. Bila pengguna klik, lihat dia macam bentuk 3D. Okey, so itu cara nak masukkan butang, cara nak masukkan gambar background dengan buat butang. Okey, nanti saya sambung lagi supaya tak panjang video ni.